Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syarina binti Ganti dan nombor matrik saya adalah C17A0268. Hari ini saya akan membentangkan tajuk penyelidikan satu saya iaitu mengembangkan pemasaran TD Fratello Enterprise melalui sosial media marketing. Kod bagi kursus ini adalah CFT 3124. Dalam bahagian ini, saya akan mengupaskan 3 bahagian utama dalam penyelidikan satu ini yang terdiri daripada bab 1, bab 2 dan bab 3. Kenalan kepada projek penyelidikan satu saya ini adalah bertujuan untuk membantu organisasi yang dipilih untuk mengenal pasti media sosial yang sesuai untuk memasarkan perkhidmatan serta untuk menganalisis keberkesanan media sosial. Seterusnya ialah berkaitan dengan permasalahan kajian. Terdapat kekurangan dalam aspek pemasaran media sosial yang digunakan oleh TD Fratello Enterprise di daerah Samarahan. Pertama, kurangnya hubungan antara pelanggan dengan pihak syarikat dalam media sosial. Di samping itu juga, maka berlaku kurangnya review positif daripada pelanggan kepada pihak TD Fratello Enterprise di media sosial. Hal ini berlaku disebabkan oleh faktor ajakan seseorang yang mengesyorkan untuk membeli produk. Oleh itu, jelaslah bahawa pengembangan pemasaran menggunakan media sosial dapat meningkatkan hasil jualan, penjenamaan sekaligus untuk lebih menarik ramai pelanggan. Selepas itu adalah berkaitan dengan persoalan kajian. Yang pertama ialah apakah cara bagi memudahkan mengenal pasti media sosial yang sesuai untuk memasarkan perkhidmatan yang terdapat dalam syarikat TD Fratello Enterprise. Yang kedua adalah sejauh manakah keberkesanan media sosial dalam memasarkan perkhidmatan syarikat TD Fratello Enterprise. Saya teruskan dengan objektif kepada kajian ini adalah yang pertama, untuk mengkaji media sosial yang sesuai untuk memasarkan perkhidmatan yang terdapat dalam syarikat, dan yang kedua adalah untuk menganalisis keberkesanan media sosial dalam memasarkan perkhidmatan syarikat TD Fratello Enterprise. Skop kajian saya adalah berkaitan dengan syarikat TD Fratello Enterprise di sebuah kawasan di daerah Samarahan. Hal ini adalah kerana didapati bahawa syarikat ini mengalami masalah di mana mereka kurang kemahiran dalam memasarkan produk mereka. Oleh itu, kajian-kajian banyak dilakukan agar penyelesaian kepada masalah ini dapat untuk diatasi. Saya teruskan dengan bab 2 iaitu berkaitan dengan kajian literatur. Dalam bab ini, antara aspek yang dikaji ialah mengenai prinsip 4P, kedapatan kajian lalu dan impak media sosial. Saya mulakan dengan prinsip 4P iaitu prinsip marketing. 4P juga dikenali sebagai campuran pemasaran ataupun marketing mix. 4P terdiri daripada 4 iaitu produk, yang kedua adalah price, harga, yang ketiga adalah place, tempat, dan yang keempat adalah promotion iaitu promosi. Seterusnya ialah berkaitan dengan dapatan kajian lalu. Yang pertama ialah keratan daripada Esra Awani menyifatkan bahawa Malaysia merupakan negara ke-9 yang aktif dalam menggunakan media sosial dan merupakan negara kelima yang kerap menggunakan e-dagang. Selain itu, kajian oleh Hootsuite dan We Are Social telah menyatakan bahawa dalam hasil laporannya, 40% penduduk Malaysia telah menggunakan transaksi atas talian dan dianggarkan meningkat pada setiap tahun. Pada tahun 2011, SKMM menunjukkan statistik penggunaan media sosial adalah seramai 17 juta pengguna. Akhir sekali, dapatan kajian lalu mendapati bahawa statistik terbitan IMK Learning Center pula menunjukkan Facebook merupakan laman sosial yang paling kerap digunakan dengan memiliki 9.3% pengguna. Yang terakhir dalam bab 2 adalah impak media sosial. Ada dua iaitu impak positif dan impak negatif. Saya akan bagi contoh satu impak positif dan satu impak negatif. Satu impak negatif ialah peniaga akan kehilangan pelanggan kerana ditangani oleh peniaga-peniaga lain, dan impak positifnya ialah memudahkan peniaga mencari pelanggan serta memudahkan aktiviti pembelian, membuat pertanyaan dan sebagainya. Yang terakhir dalam penyelidikan bab 1 adalah bab 3 iaitu metodologi kajian. Aspek yang berkaitan dalam bab ini adalah kaedah pengumpulan data, instrumen kajian dan kaedah analisis data. Saya mulakan dengan kaedah pengumpulan data iaitu daripada dua sumber. Sumber yang pertama ialah data primer dan yang kedua ialah data sekunder. Data primer ialah data yang digunakan ataupun diperolehi menggunakan soal selidik.
seramai 150 orang responden yang diperlukan dalam kajian ini, manakala data sekunder ialah mendapatkan sumber daripada bahan-bahan bertulis ataupun bahan bacaan. Kaedah ini adalah berbentuk library research. Seterusnya ialah berkaitan dengan instrumen kajian. Ia adalah berkonsepkan kepada soalan terbuka. Dalam bahagian ini ada 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan bahagian D. Dan akhir sekali ialah kaedah analisis data yang digunakan oleh pengkaji adalah menggunakan perisian SPSS, dan selepas menganalisis data tersebut, ia dapat membantu pengkaji untuk membuat kesimpulan dan dapatan kajian. Kesimpulan daripada kesemua bab itu tadi ialah jika kajian ini dijalankan sebaik yang mungkin dan sistematik, pastinya akan melancarkan lagi proses kajian yang telah ditetapkan. Seterusnya akan mendatangkan kebaikan untuk mendapat nilai yang sahih, jitu dan benar. Sekian, terima kasih.